Gila, bayangkan. Saya tak ada preparation kot. Gelabah. Saya kata kat Haji tu, Haji kejap bagi saya sembahyang sunat. Saya ingatkan bila saya sembahyang sunat, dia belah. Dia duduk sebelah saya sampai saya bagi salam. Saya duduk, alamak dia ni tak belah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Don Daniel Don B. Haji. Inilah kisah hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama penuh saya Don Daniel bin Don B. Haji bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Itu nama penuh panjang saya. Saya anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Ayah saya Don B. Haji bin Mustafa adalah seorang pembantu makmal, veteriner. Mak saya nama Cik Mariam binti Abdul Qadir. Mak saya biasa jadi inilah pembantu takbir lah. Dan kami datang daripada keluarga yang sederhana. Saya anak kelahiran Pulau Pinang. Tak pernah keluar daripada Pulau Pinang sampai umur saya 21 tahun. Saya menikah pun dengan orang Pulau Pinang. Mak bapak saya pun orang Pulau Pinang. You can take me out of Penang, but you cannot take Penang out of me. Makanan kegemaran pun nasi kandak. Makanan ketika sakit pun nasi kandak. Saya lahir di hospital besar Bukit Mentajam. So dalam keluarga besar kami ni, ayah saya ada 13 beradik. So maknanya Don dengan Dona. Don untuk lelaki, Dona untuk perempuan. Don Dona ni dia cabang daripada 13. So kalau satu keluarga ada 4 orang minimum, maknanya lebih daripada 40 orang lah. Dekat 50 orang lah macam tu. Daripada yang 13 tadi tu, pecah lagi, kira lebih kurang dekat 100 orang Don Dona. So dalam keluarga 100 orang Don Dona ni ada lebih kurang dalam 3-4 orang lah ustaz yang jadi ustaz. Saya hanya bawa beg. Bila daftar, menunjukkan kata saya tak ada intention langsung ke arah itu, sebab memang nature keluarga saya tadi tu tak ada yang jadi ustaz di peringkat atas. Bila duduk dalam tu, bila kita hafal Quran, ni dia punya turning point dia. Bila saya khatam Quran tu, dia jadi macam, maknanya dia memakan masa 3 tahun lah. Untuk orang macam saya ni, 3 tahun untuk Quran sebati dalam diri saya. Apa yang mak bapak saya ajak saya, menghormati guru, menghormati ilmu, sayang Quran, semayang, apa semua tu, baru dia blend. Masa tu umur saya dah 21. Dan barulah saya pergi ke Mesir. Masa saya pergi ke Mesir, soalan yang kakak tanya saya ni ditanya oleh guru saya kepada saya. Sebab saya ni rugged. Siapa yang belajar di Mesir tahun saya belajar, semua insya-Allah kenal saya. Semua orang tahu Don Daniel ni siapa. Antara momen dia, masa tu zaman Black Eyed Peas tahun 2003, 2004. Shut up. Lagu tu kan. Lagu tu apa tu? Saya pakai glove. Koyak atas ni. So jari ni nampak. Glove kan. Siapa yang rambut panjang dalam Black Eyed Peas tu, saya lupa lah nama dia siapa dia. Yang tinggi tu kan, yang suara besar kan. Dia kan pakai tu. Saya tengok macam style gila. So saya pun pakai. Bila saya pakai macam tu, mesti sejuk. Ujung jari kita sejuk. So bila kita salam dengan Syekh pegang tangan kita, dia kata, apa ni, bulu? Sebab Syekh saya buta. Bila salam tu kan, dia pegang. Dun, dia tanya saya. Dia tanya, ni apa ni? Hang pakai apa ni? Ujung ni sejuk kata. So bila dia pegang tangan saya sejuk pakai dia tanyalah saya, pasal apa buat macam ni? Ya. Lepas tu saya kata, ni style Syekh. Saya kata kat Syekh saya kata, ni style. Lepas tu bila dia tu dia gelak dengan saya, kami duduk gelak. Dia ni, lepas tu dia tanya saya, hang esok besar nak jadi apa? Hang balik Malaysia esok nak jadi apa? Dia tanya saya. Secara tanpa hesitate, masa tu saya jawab, saya nak jadi guru. Ketika tu saya berazam memang saya nak jadi guru. Balik Malaysia, saya sambung master sekejap. Sebab saya tak habis master saya. Saya sambung sekejap. Sebelum famous lah. Lepas tu dah sibuk famous. Jahanam habis master ke mana. Ke mana. Ke laut jadinya. Okey. So, masa saya sambung master dekat UKM, kita hadir kelas pengajian arwah Tuanku Datuk Arudin. Ni suatu hari. Okey, bayang ni kelas master tau. Semua ni pelajar-pelajar master yang terror. Saya mengakui mereka semua terror. Kecuali saya. Okey. Kak, jangan tanya ustaz, janganlah merendah diri. Saya tahu apa yang saya cakap. Okey, semua orang terror kecuali saya. Petang tu semua orang tanya, "Oi, hangpa piak kelas Datuk Arudin?"
So 2-3 orang cakap kami pi. Saya cakap kata saya pi. Fine, clear. Balik rumah, mandi siap apa semua, settle. Nak maghrib dekat Surau An-Nur, Seksyen 1 Bandar Baru Bangi. Tu kita semua jumpa dekat masjid, tapi bukan jumpa berdepan. Maknanya semua tahu semua ada di masjid di Surau An-Nur. Saya pun sampai. Saya pergi nak duduk kuliah Datuk Arundin. Saya ingat lagi pintu mana yang saya masuk. Sebab kita berebut nak masuk kan. Orang masa tu nak sembahyang maghrib. So semua orang pakat masuk, menderu, semua nak sembahyang maghrib. Masa tu kalau tak silap saya, jemaah lebih kurang dalam 800 orang ke berapa ratus orang. Tuan Guru Datuk Arundin kot kak. Ini bukan level kita kan. So orang semua penuh. Kami semua sembahyang maghrib. Habis sembahyang berjemaah, arwah Haji Ghazali dia pergi kat depan. Dia buat pengumuman. Dia kata, tuan-tuan, arwah Tuan Guru tak dapat hadir kelas kerana Tuan Guru berada di Mekah buat umrah. Kelas pengajian diganti oleh arwah Datuk Ismail Kamus. Habis selesai semayang maghrib, semua orang tunggu. Datuk Ismail Kamus tak mai. Tiba-tiba Haji Ghazali, saya tak kenal Haji Ghazali Dia duduk ada dekat depan tu, dia duduk cangak kiri kanan, dia tengok saya tengok dia tengok saya, saya tengok dia tengok saya. Dia meluru mai kat saya. Saya ulang sekali lagi, saya tak kenal Haji Ghazali. Sekarang saya kenal lah. Ini peristiwa pertama, momen tu. Dia mai meluru kat saya, dia duduk tepi saya, dia pegang. Dia kata, Ustaz, maafkan saya. Arwah Datuk Ismail Kamus masa tu tak boleh mai. Sebab doktor telefon, darah tinggi dia naik. Dia tak boleh keluar rumah. Sekarang tak ada siapa nak ganti. Dalam ramai-ramai orang, saya nampak ustaz dia. Saya kata, saya tak... Gila, bayangkan. Saya tak ada preparation kot. Gelabah. Saya kata kat Haji tu, Haji kejap bagi saya sembahyang sunat. Saya ingatkan bila saya sembahyang sunat, dia belah. Dia duduk sebelah saya sampai saya bagi salam. Saya duduk, alamak, dia ni tak belah ni. Kak faham tak? Kerusi tu tempat arwah Datuk Arundin. Semua orang yang ada dalam tu, semua orang nak duduk kat kerusi tu kak. Semua orang dalam tu merasakan diri mereka alim, mereka nak duduk kat kerusi tu kak. Tapi tempat tu tak diganti oleh orang lain, diganti oleh Datuk Ismail Kamus. Kak boleh faham tak? Kedudukan orang itu. Kedua-dua mereka hari ni kita jadi saksi. Mereka meninggal hari Jumaat dan mereka meninggal dalam keadaan baik. So, bayangkan dua orang yang luar biasa ni, tiba-tiba, hang tak tahu main mana. Orang petik nama hang. Saya masa tu. Saya bagi salam masa tu ke Allah. Dia kata, okey Ustaz, ready ya? Dia tepuk paha ni. Dia tepuk. Okey Ustaz, jadi ya? Saya kata, kira okey lah, jadi ya. Bila dia on tu, dia pergi buat pengumuman. Assalamualaikum. Okay, minta maaf tuan-tuan. Tadi kan kita kata kuliah kita diganti oleh Datuk Ismail Kamus. Tapi Datuk Ismail Kamus, dia telefon, doktor kata darah tinggi dia naik, dia tak boleh mai. Tapi tuan-tuan jangan takut sebab masa tu semua orang dah tapi tuan-tuan jangan takut, kita ada seorang ustaz yang muda dan akan menggantikan kedua-dua tok guru ni. Saya persilakan Ustaz Don Daniel. Pam, bila kata-kata macam tu saya bangun. Yang kalih belakang tu saya nampak member-member master saya. Dia pun bawa mata kat saya. Dia buat lagu tu. Saya buat tangan lagu tu. Saya tak tahu. Kak boleh bayang tak? Macam mana saya nak present paper lah. Bayangkan saya present paper, saya nak viral depan orang, depan kawan-kawan master. Yang mereka semua tahu dalam kelas saya macam mana. Jahanam. So Allah Ta'ala pilih saya tu, saya pun tak tahu. Saya naik dekat atas pentas tu, saya duduk, saya tunduk, saya dongak tu dia. Muka-muka geng master ni semua duduk ada depan saya. Muka-muka ustaz-ustaz yang mana yang biasa duduk mengajak kat masjid-masjid sekitar tu, semua duduk ada depan. Inilah permulaan jalan dakwah saya. Bila saya bagi salam buka mulut tu, benda pertama sekali yang saya share daripada kitab Ta'limul Muta'allim, saya cerita dekat mereka niat menuntut ilmu. Lepas tu mereka rasa lazat dan sedap saya cerita, tak tahulah tang mana. Mereka terus panggil saya berceramah terus di kawasan sekitar Bandar Baru Bangi dan sampai ke Serdang. Dari situlah baru ada stesen TV telefon saya, and the journey begin from there. Menjadi seorang ustaz muda, nak duduk dengan orang yang lebih dewasa, itu bukan cabaran sebenarnya. Itu adalah rezeki. Kerana bila kita jadi seorang ustaz yang muda dan kita menjaga akhlak dan peribadi kita, orang-orang tua ni tak akan segan silu untuk memberikan ilmu pada kita. Orang tua-tua ni menasihatkan saya dengan banyak hikmah yang datang daripada mereka. Saya menghargai diri saya sayang diri saya menghormati orang tua, saya sayang yang muda daripada saya. Itu semua adalah ilmu dan perkongsian daripada orang-orang tua yang ada di keliling saya.
Wallahu a'lam. Benda yang paling ketara sekali dengan Ustaz Don ni ialah orang yang berlainan aliran lah. Setakat ni pada diri saya yakin saya berjaya untuk menutup satu ruang daripada jalan fitnah tersebut, dan alhamdulillah daripada tarikh saya buat proses itu sehingga sekarang saya dah tak terjebak dah lagi dengan mereka yang berlainan aliran daripada saya. Antara pepatah yang saya pegang adalah yang disampaikan oleh seorang yang saya hormati, Prof. Afifi Al-Akiti. Saya pergi rumah dia. Di Oxford tu saya pergi rumah dia. Kalau orang lain nak bercakap macam-macam, soalannya hampa kenal dia tak? Macam selalu orang kata lah kan. Nak tahu satu orang tu rapat dengan kita ke tak, dia ada nombor telefon kita. Kalau hang nombor telefon aku pun hang tak ada, lepas tu hang duk cakap macam-macam pasal aku, hang tak kenal aku pun. Betul tak betul? So, sama macam Prof. Afifi orang tak ada nombor peribadi dia, betul? Saya ada nombor peribadi dia. Saya ada 2 nombor dia, nombor umum dan nombor private dia. So saya kenal dia secara peribadi. Saya, kata-kata hikmah dia yang saya pegang sampai hari ini, dia kata apa? Jadilah kamu lembut dan sejuk seperti air, kerana kamu akan melalui di celah-celah batu kalau ada halangan. Dalam masa yang sama, jadilah kamu firm, teguh seperti permata yang tak boleh pecah, kerana dia teguh kuat tapi dia cantik bila orang tengok dia. Dengan akhlak dan peribadi. Ini yang saya pegang. Bila melalui fasa jumpa dengan orang yang tak faham aliran dengan kita, tak sefahaman dengan kita, saya menggunakan kaedah ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Itu rezeki saya kak. Saya tak boleh kata apa, tetapi apabila satu surat sampai kepada saya untuk mengajak saya menjadi salah seorang pemilik kepada travel agency, maka saya pun merasakan ini satu jalan kemudahan untuk saya. Anytime saya rindu dengan Rasulullah, saya boleh pergi jumpa Rasulullah. Tapi bapa saya pesan dekat saya, biar ada jarak supaya kita yang iman lemah ni, bila pergi kita sentiasa ada rasa zauq. Jangan alah bisa tegal biasa. Dan sebagai seorang mutawif yang bila saya bawa, kita ada prinsip kita kakak. Prinsip sama juga, iaitu kita berakhlak. Dan mutawif yang bersama dengan saya di Mahabbatin Travel ni, kita make sure mesti semua berakhlak. Jadi itu prinsip kita. Dan kita pula menyemaikan perasaan cinta, especially suhbatus salihin. Ini prinsip kita, iaitu berkawan dengan orang soleh. Kalau kita rasa kita pergi Mekah, Allah jemput kita, begitu juga dengan orang lain adalah jemputan daripada Allah. Sebab kita nak gaduh dengan semua orang. So kita mengajar untuk berlapang dada, dia panggil salamatus sadri dengan husnudzan. Wallahu a'lam. Pertama, Nabi kata tidak ada ganjaran yang paling sesuai kepada seseorang yang pulang daripada haji melainkan syurga bagi mereka yang dapat haji yang mabrur. Semua orang yang pergi haji kali ini, kita tahu bagaimana penguasaan ilmu semua orang. Tok guru je yang alim. Orang lain ni pergi menunaikan kewajipan semata-mata. Jadi bila jadi macam tu, kita tak boleh expect semua orang berubah 180 darjah seperti mana orang naik kapal haji dulu. Kapal haji pergi saja dah sebulan 2 bulan. Balik sebulan 2 bulan. Duduk 2 bulan. Maknanya 6 bulan pergi buat haji. 6 bulan cukup untuk seorang mengubah diri dia. Kita kena tahu dia punya situasi semasa. Jangan kita expect sesuatu yang orang tak mampu hanya kerana kelazatan kita. Cuma bagi mereka yang pergi itu menjadi satu tuntutan untuk dia mengubah diri dia. Sebab itu tanda-tanda haji yang mabrur. Jadi kita kena banyak berlapang dada. Sebab kurang-kurang orang tersebut telah selesai tanggungjawab ibadah rukun Islam dia berbanding dengan kita yang belum pergi lagi. Wallahualam. Kalau daripada kalangan di Malaysia, ada 3 yang saya kagum. Arwah Datuk Arundin, arwah Datuk Ismail Kamus, Syekh Nuruddin, Habib Ali. Beza saya kagum mereka ni. Habib Ali saya kagum dari segi dia punya kesabaran dia. Dia lembut, dia tenang, relax dia. Cool dia. Kalau Syekh Nuruddin, dari segi dia punya mantik dia. Cara dia jawab. Saya kagum Datuk Ismail Kamus. Datuk Ismail Kamus ni, dia punya kebersahajaan dia dengan masyarakat. Dan yang Datuk Arundin ni yang saya kagum dia ialah setiap hujah dia mesti pakai Quran.
Saya sukalah benda macam tu. Kalau sebab saya ni orang yang tak menjawab banyak soalan. Kalau siapa yang menjawab banyak soalan, dia akan kagum dengan Ustaz Azhar Idrus, faham tak? Sebab macam mana cara dia nak jawab soalan. Tapi sebab saya bukan ustaz yang jawab soalan, saya hanya ustaz yang dakwah aja, ceramah aja. So itulah jalan yang saya kagum. Wallahualam.